Okey, saya akan tunjukkan macam mana kita nak bezakan ada passing parameter dengan tanpa passing parameter. Macam mana kita nak create, declare, define and call. Dia pening dekat call tu. Okey, bila ada passing parameter, bila tak ada passing parameter. Apa beza dia? Yang kedua, saya akan tunjuk macam mana kita bila ada return value dan tanpa return value. Okey, contoh saya ni saya nak bandingkan supaya kamu nampak beza. Okey, yang pertama yang langsung tak ada apa-apa, void and void. Tambah. Okey. Void and void. Okey, saya bagi nama tambah 1. Ni type 1 Macam biasa, declare, define. Okey. Compile, tak ada error. Saya bagi nama apa-apalah. Okey, so ini type 1 because void and void. Parameter passing void, nothing. Return pun nothing. So kita katakan saya buat declare sini integer x, y dan hasil. Kemudian saya minta enter an integer scanf percent d ampersand x. Minta yang kedua sini y, kemudian hasil sama dengan x campur y, kemudian saya display printf percent d campur percent d sama dengan percent d, new line, sini x, y dan hasil. Okay, so compile. Dia tak call, so tak ada apa-apa lah. Okay, return 0 system. Bagus tu compiler ni. Pause pa. Okay, so dia tak buat apa-apa sebab tak call. So ini function declaration of tambah 1. Kemudian saya define type dia type 1, void and void, void and void. Okay, so bila kita call, kalau void and void sebut saja nama, iaitu tambah tambah1, kosong, dalam tu kosongkan. Okay, tak perlu pass apa-apa sebab dia kosong, void. Tak perlu standby apa-apa sebab dia no return, void. So bila kita call, so dia akan execute lah statement one by one kat atas bawah tu. Okay, sebab dia call, so dia akan daripada function definition, function call ke dari function call ke function definition. So masuk sini. So dia akan execute lah satu-satu tu. Okay, one by one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dah siap. Patah balik semua function call. Okay, so formula kita masih lagi valid. Call, define. Okay, so no passing parameter, no passing parameter, return value, void and void. Okay, so hopefully kamu faham konsep ni. Dia execute dari atas ke bawah macam biasa. Dah siap, habis semua dia execute satu-satu tu, dia akan patah balik semua function call. Remember apa call? 1, 2. Okay, so dia minta dan display terus. Apa ya? Kemudian dah siap ni, dia patah balik semula ke sini. Sebab tu keluar perkataan system post. Press and execute continue.
Ini kira statement 1, 2, 3. Ada berapa function? Ini function kamu sendiri. Function call. Ini pun function call juga. Sistem tu function call. Dia call kat mana tu? Tak tahu dari mana dia call kat sini ni. Ada definition untuk sistem di situ. Macam juga printf dan scanf. Ini function call of printf. Function call of scanf. Tapi macam dia define, tak perlu tahu. Saya perlu tahu guna saja. Okay, tapi kalau buat sendiri, mestilah tahu kan. Okay. So again, saya ulang ni banyak kali ya, daripada Windows 7. Dia bukan lompat macam kartun. Terus dari sini, dia pergi ke Windows, main function, execute 3 statement. Dah habis ni baru dia return back ke Windows 7. Maknanya yang ini akan return. Kosong bergerak sini. Okay. Tapi bukan dia terus macam itu. Ada orang explain dalam video macam tu. Dia kena, bila sampai jumpa function call, daripada function call kenalah pergi ke definition. Sebab ini function call, dia kena pergi ke definition. Bukannya tiba-tiba. Okay. Sebab formula kita daripada call ke definition. Okay. Dan patah balik semua ke call. So itulah prinsip dia. Execute dari atas ke bawah. Dah siap ni, dia patah balik. Kosong, tak ada apa-apa, memang void pun. So dia pergi ke sini semula. So formula ni valid sampai bila-bila. Okay, sampai bila-bila. Macam itulah dia. Lepas execute statement tu, baru dia execute statement ni. Ini pun function call. Di mana pergi ni? Dia pergi definition of system. I don't know kat mana, dia letak dalam stdio.h. Kemudian dia siap tu, dia patah balik semula ke function call system. Itu maksud dia. And return 0. Return 0 ni dia akan check sini, integer, dan patah bagi kosong. Kalau dalam Linux kosong diguna untuk dia clearkan dia punya storage. Okay, sebab bila RAM diguna, dia akan nak clearkan benda tu. Dia bagi kosong. Kalau Windows, dia tak guna tu. Itu tak perlu detail. Okey, ini contoh penggunaan void. Ada soalan tak tentang ini? Ada tak? Kalau tanya tak ada, bila suruh buat tak boleh buat. Okey, saya tunjukkan jenis kedua di mana ada passing parameter di sini. Okey, saya bagi nama juga yang sama, void tambah. Okey, saya bagi nama 2. Tapi dalam ni ada 2 integer. Ini parameter dia. Okay. Ini declaration. Lepas declare, define. Tolong compile masa semasa. Saya tak apalah, saya dah biasa. Tak nampak error Okay, tengok ni. Saya juga buat macam di bawah ni. Tapi saya hanya buat setakat ini saja. Tengok. Apa beza dia kat atas bawah? X, Y tak ada. Sebab dia dah ada kat kepala. Nampak ni? Nampak variable ni? Okay, kedudukan dia dekat parameter, dekat passing parameter argument dia tu. Okay. So macam mana kita nak call dia? Okay, nak call tambah 2 tu macam mana? TAM BAH2. Okey. Apa kena buat? Yes, kena ada 2 data lah. Okey. Bagi 2 ni lah sini. Katakan 1, sini 2. Perhatikan beza yang di atas, void tu. Ini ada dengan ini. Sini kosong sebab kepala dia kata kosong. Di sini ada 2 data. Sebab di sini memang yang nak terima ada 2. Dia sebut passing parameter. Okay. Kalau 3 parameter di sini yang kita nak call, kita kena buat 3 sini. Okay. So bila kita buat macam ni, saya tutup ya. Okay. Saya compile. Saya compile. Okay, dia akan keluar
Ada scanf. Ini tak payah scan lah. Sebab dah ada X Adam ya. Sorry. Maknanya instead of scanf, sekarang ni kita dah passkan value tu ke sini. Nampak tak? Okay, so tak payah scanf sebab dia function call yang bagi dia 1 dan 2. Nampak? Nampak tak? Okay, di sini nilai tu terpaksa di scanf. Jadi kalau macam itu, macam mana nak buat sini? Sinilah kita letak scanf. Betul tak? Sinilah kita letakkan declare lah apa-apa. Integer A, B. Okay. Scanf ke apa-apa? Tak scanf ke? Ataupun beri nilai A sama dengan 1. So, sini berbuat A. Okay. So, kita boleh guna scanf untuk nak gantikan nilai tu. Scanf dekat atas sekarang ni. Boleh? Boleh ke tak boleh? So, function call, ini function call tambah 2, kita nak call definition tambah 2 kat bawah. Bila kita nak call, mana nak guna function ni, kita kena tengok dia punya parameter ni, berapa 2. So, kamu kena hantar 2. Itu saja. Kalau void, macam kes ni, dia tak perlu hantar sebab dia void. Itu sebut sebagai passing, hantar. Passing bola. Dalam kes ini, pemain bola A, tendang bola tu, bolanya 1. Bergerak, disambut oleh X. Dua pemain yang berbeza. Itu sebut passing. Passing bola. Pass bola. Okay, passing parameter. Okay, kalau di sini integer. So, hantarlah integer. Jangan hantar nombor lain. Itu saja maksud dia. Kalau di sini integer, hantarlah integer. Boleh ke? Boleh. Boleh ke tak boleh? Siapa tak faham angkat tangan? Saya bagi peluang tanya. Dia convert. So, ini disebut sebagai passing parameter. Okay, passing parameter. So, masa kita call ni, dah ada parameter dia. Okay, tengok masih lagi kita function call ke definition. Okay, bergerak definition ke call. Perhatikan, bila ada parameter, di sini ada berapa parameter? 2. Okay, 1 bergerak ke sini, 2 pun bergerak ke sini. Itu sebut pakai passing parameter. Nilai itu yang bergerak, bukannya variable bergerak. Okay, value yang bergerak. Apa yang dipegang oleh A bergerak. Dalam kes ni 1 ya. 1 bagi pada X. Boleh tak boleh? Faham tak? So scanf tak perlu di sini sebab dia dah ada bagi sini. Kalau nak scanf di sini. Minta dulu baru hantar. Betul tak? Okay, I think clear. So itulah beza antara ada passing dengan tak ada passing. Masa call dia. Jadi kalau sini float, kamu hantar float di sini nilainya. Okey, ada soalan tentang ini, konsep ni. 2 yang berbeza, 1 tanpa passing parameter, 1 dengan passing parameter. Hmm. Hmm. Boleh nama sama pun tak apa. Sebab dia storage dia lain-lain. Ini storage satu AB. Ini nama dalam RAM kita ada 2 storage A dan B. Di sini ada X dan Y. Sini ada lagi satu hasil T3. Katalah kebetulan sini nama A sama. Sini A, B. A dan B boleh, tak ada masalah.
Tapi ini lain, ini RAM lain, ini RAM lain. Nampak tak? Kalau saya boleh katakan A bin main. Yang sini A bin tambah 2. So kepunyaan orang lain. Kebetulan saya nama sama, boleh. Okey. Faham tak? Tapi RAM dalam tengok ini kotak ni maknanya RAM lah, RAM lain, ini RAM lain. Nama sama. Tak ada masalah. Okey, soalan lain. Itu sebab saya kata passing parameter, passing value. Bukan kita tendang pemain bola. Kita tendang bola yang dipegang ni, tendang. Pegang satu, dia tendang bola tu bergerak sampai kepada kat bawah pula. Sebab tu passing parameter. Cuba kita faham maksud perkataan passing. Kalau kita tendang pemain bola terbang ke sini, terbang sini, lain cerita. Kita sekarang tendang bola yang nilai dia ni. Ini bukan kita tendang yang ini, bukan ni yang bergerak, tapi nilai ni yang bergerak ke sini. Nilai 1 yang bergerak ke sini. Nampak tak? I think this is clear. Nilai yang dia pegang. Bukan variable tu bergerak. Kelas? Bukan variable yang bergerak. Maknanya ini variable. Bukan dia bergerak ke sini. Tapi nilai dalam kotak ni, 1 tu bergerak ke sini. Tapi kebetulan nama sama. Itu saja. So passing value. It's not passing variable. Value of variable, passing value of variable. Itu sebagai passing parameter. Okey, ada soalan lain. So again, passing value. Sini saya ini kebetulannya value, so dia bergeraklah sendiri. Okey. Yang ini value ditendang, 1 disimpan ni. So dari segi RAM saya ulang lagi. Sini ada A dan B. Bila execute 2 statement ni. Okey. Di sini ada 2, 1 X dan Y, X dan Y dan juga hasil. So 3 variable dalam ni ada 3 variable. Di sini hanya ada 2 variable. Okey, passing value of variable di sini. Okey. Passing value of variable A, nilai disimpan. Kalau A macam ni, nilai 1 tadi, maka 1 tu yang bergerak kepada X di sini. Okey, 1 tu bergerak isi di sini. Itu konsep dia. I think clear. Ada faham tak? Faham ke tak faham? Okey, itu kalau kita ada apa? Return dengan tanpa return. Passing parameter. Okey, contoh lain saya bagi. Kenapa saya padam? Okey, saya akan tunjukkan jenis yang ketiga. Apa fungsi yang ketiga? Yang ada return kan? Okey, fungsi yang ketiga dia macam ini juga tapi diganti dengan ada return. Okey. Maknanya void di sini tapi dia return sini. Saya bagi nama int tambah juga. Saya bagi nama 3 juga void. Okey. So no passing parameter. Tapi masa dia return tu ada value. Itu maksud dia. So passing return with value, dengan value. Ini declare. So saya define kat mana?
Saya buat ke mana? Sini. Okay, remember, selain pada void ada perkataan sini, return. So, sementara ni saya buat kosong dulu untuk testing. Itu maksud dia. Okay. Sebab sini integer, so saya kena returnkan integer. Saya pindahkan ini ke atas, supaya kita boleh nampak bila saya call. Sebab saya nak call ya. Okay. So, kalau macam itu, sama juga konsep yang tadi. Ada scanf semua, macam biasa. Okay. Tapi beza dia ada return, akhir sekali ada return. Okay. Ini tak payah display. Sebab dia akan returnkan hasil. Hasil. Nampak ni? So, hasil ni nanti yang akan dihantar kepada function call dan function call akan display. Itu maksud dia. Okay, so no need to pass anything. Sebab dia akan scankan nilai itu. Dapat hasil, dia returnkan hasil tu. So, hasil ni mesti integer. Betul lah integer. Itu maksud dia. Saya padam ni. Okey. Tengok tadi yang ini. Yang ini saya call nombor 1. Itu just sebut nama. Okey. Tambah sebab void and void. Okey, kita call macam itu saja. Tapi yang kali kedua ni, tambah 3 ni, TAMBAH 3, sama juga belakang ni, sama. Tapi di depan ini, sebab ada return, kena standby kan value. Dan bagi kepada result. Nampak beza tak? Ni void. So ada value return, integer. So ini mestilah disambut nilai dengan integer. Okay. Kalau tidak, dia akan return, dia replacekan tempat tu sini, katakan 3. Kalau katakanlah ini kamu tak buat macam ini, boleh juga, dia tak salah. Okay. Tapi nilai tu nanti, katakan di bawah tu kamu scanf 1 dan 2, dia return 3, dia akan letak 3 sini. Ada makna tak 3 tu? Ada makna tak? Hilang gitu je, betul tak? Tapi kalau kita buat macam ini, result, so nilai tu disimpan situ, dalam storage. Betul? Faham tak? Kalau saya tak buat macam ini, maknanya macam ini, konsep dia, kamu call function tu, dia dah return, tapi nanti dia returnkan 3 katakan, kamu enter 1, 2, sini. So jadi 3 kan? So 3 ni dia akan pergi ke sini, dia check, okey betul, integer. So dia letak sini, 3. So olah-olah jadi macam ni, 3 semicolon. So siapa nak pegang nilai tu? Mana dia simpan kat mana? Dalam RAM kita tak boleh. So nak simpan dalam RAM, tambah macam ni result. So sini sama dengan result sama dengan 3. So dalam RAM kita, kalau result nama dia, dia berbulan sini 3. Jadi kalau beza dia, kamu just tambahkan sama dengan depan tu. Ada return je, kamu tambah sama dengan. Nak tambah sama dengan apa? Declare satu variable baru di sini. Sebab dia tak akan faham. Kalau kamu tak declare, dia contoh macam ni, dia tak faham benda tu. Apa yang hasil sini? Result ni. Kamu macam ni kan result. Daripada mana result pula tu? Oh, kalau kamu tengok di bawah ada hasil, kamu buat hasil gini lagi. Lagi dia tak tahu. Kamu ingat dah ada kat sini? Tak, ini orang lain punya. Di sini kena ada yang baru. Nah, buat hasil lah. Nama sama tak apa sebab bin yang lain. Yusuf bin Kadasi, Yusuf bin Ali. Mana sama?
Jadi sebab tu saya bagi nama yang beza supaya kamu tak pening. So result ni orang lain. Ni hasil, nampak tak? Dia bukan tendang hasil terbang ke atas tu, dia tendang nilai bola dalam dia pegang tu masuk ke sini. Dapat ke result. Okey. Rasa nampak clear benda tu. Okey, kalau tengok saya cerita pasal ni. Saya start di sini. Okey, bila saya declare variable apa jadi? 3 RAM. Okey. Nama dia apa? A, B dan hasil pula. Mana pergi hasil ni? Saya declare clearly A, B, C. Okey, ni saya tak ini. Saya call function. Tengok ni function call. Ini function call . Ni function call tambah 3. So ini yang kita nak call. Definition dia. Okay, tengok sini. Bila kita call ke sini, dia akan execute line ni. Apa jadi dalam RAM kita? Tambah lagi storage. Apa nama dia? X, Y. Ini baru hasil. Okay. Execute ni, dia keluar kat screen kita. Enter apa-apa nilai 1. So akan terisi sini 1. Enter sini 2. Akan terisi sini 2. Tambah 3. Sini akan terisi 3. So sini dah return hasil. Okay, semicolon. So sebelum dia tutup bracket ni, dia akan returnkan 3 tu. Bergerak, dia akan check sini. Okay, kelas. Bangsa apa? Integer. Okey, lepas. Okey. Seolah-olah saya padam ini, saya ganti dengan 3. Jadi kalau kita punya statement ni jadi macam ni, result sama dengan 3 semicolon. Jadi bila dia semicolon, dia akan terisilah sini 3. Betul tak? Itu saja. Jadi sebenarnya apa berlaku? Kelas tengok sini. 3 ni nilai dia dihantar semula ke function call di sini, dia diisi di sini. Betul. Nilai itu bergerak 3 3 3 3, tapi jalan belakang lah. Sebab sini dia bergerak 3 3, check dulu ada checkpoint. Baru dia pindah sini. Sebab ada sama dengan ni, dia override dah. Dia ini. Maka terisilah ni 3. Itu saja. Okay, kalau nak tanya apa-apa boleh. Okay. Bila suruh tanya tak ada tanya salah soalan. Bila buat macam tak jadi. ada dah kelas yang dah buat exam. Banyak yang fail. Ada lecturer lain lah. Okey, perhatikan saya ulang lagi sekali. Ini cerita masa return. Okey, sebab dia punya masa pass dua-dua tak ada, dua-dua kosong. Void. Okey. Yang ini tengok ni, yang tak ada return tambah. Tambah 1 ni dia void. So di sini tak ada perkataan sama dengan. Nampak tak? Sebab nak sambut tak perlu. Walaupun dia pulang. Okey. So, daripada function call of tambah 1, pergi mana? Bukan bawah, pergi definition. Nanti kamu tengok up and down semua antara. Okay, daripada function call of, ini function call of apa? Tambah 1, pergi ke definition of tambah 1. Di sini. Execute semua statement-statement ni, sampai siap ni, sebelum tutup ni dia return. Memang void, tak ada perkataan return di bawah tu. So, dia akan pergi semula ke function call. So ini formula yang sama, from function call ke definition and return back to function call. So ini dia punya formula. Okay.
So no value. Tak ada value bergerak. Okay. Kemudian, cuba tengok yang ini pula. Ini function call of tambah 3. Kita tengok sini, tambah 3 ada int di sini. Mesti ada return di sini. Okay. Kalau begitu, kalau dia ada return, saya terus standby ke sama dengan sini. Senang cerita. Sebab nilai itu akan dipulang bagi situ. Akan replacekan tempat ni, yang function call ni. Okay. Maksud dia, ini function call of tambah 3, dia akan pergi ke definition of tambah 3. Okay, daripada sini bergerak, execute, 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 execute. Katakan 1 dan 2 tadi. So 3. So 3 ni akan bergerak. Dan gantikan tempat sini. So tengok, bergerak pergerakan 3, 3, 3, 3, 3. Bergerak sini. Jadi kita punya statement ini, dia jadi macam ni. Result sama dengan 3 semikolon. Okay. Yang tadi tanpa masa void ni tak ada. No return, tak ada. Tapi dia pulang juga tapi tanpa value. No return value, so tak perlu sama dengan. Dalam case yang ada integer sini, ada return value, di sini kena sambut dengan sama dengan. Kalau tidak nilai tu hilang. Susahnya nak bagi faham. Very challenging nak bagi faham. Tapi kalau budak-budak smart, sekejap kan. So ada soalan tak? Ada soalan, sebab itu ada sama dengan situ ya. Sebab dia return tu, dia ada nilai. Ini return ni, dia ni 3 ni bergerak. So dia akan tambah sini, diganti 3 ni. So 3. Kalau tak ada sama dengan, hilanglah nilai tu. Itu saja yang penting. So untuk itu kamu declare lah variable baru sini, integer result. Jangan pula ambil hasil sini, tiba-tiba ada hasil sini. Tak boleh, ini orang lain punya. So kalau saya pakai kata sini hasil tak ada masalah ya. Sini pun X tak ada masalah sebab dia orang lain. Y dan hasil tak ada masalah. Sebab situ adalah orang lain. Satu bin, nama sama tapi bin lain. Senang cerita. So hasil lah baru boleh pakai hasil sini. Sebab kita dah declare sini hasil. Di dalam body ni, hanya faham variable yang terletak di sini saja. Dalam body ni, okay, yang ini special. Selain daripada variable dan body, variable ni dia faham. Maknanya seolah-olah kita pindahkan ke bawah sini. Dia punya juga. Okay. So jangan tengok orang lain punya nama. Nama kamu sendiri kamu tengok. Okay. Nama kamu di sini. Jadi kalau nama sambung tak ada masalah. Okay. Sekarang semua sama-sama. Ini hasil XY. Okay. Tadi saya tunjuk nama beza supaya kamu faham. Variable berbeza. Okay. Saya balik pada result. Okay, so sini pakai result. Okay. Again, saya konsep yang sama, saya ulang lagi. Kalau variable kita sini ada 3 tadi. Sini pun ada 3. Okay, so nama dia, sorry. A, B, result. X, Y, hasil. Okay, so bila dia return, katakan nilai sini tadi. Okay, yang function ni bila siap, katakan 1, 1, jadi 2, 3. So sini ada 3. So kelas, masa return tengok masa return 3 ni bergerak. Dia masuk ke dalam result. Ini dia sebab masuk ke result. Bergerak 3 ni. Sini.
So sebab sama dengan ni, so dia masuk ke result. So nilai tu yang bergerak, bukan variable tu yang bergerak. Okay, return value. Sebut value mana value lah, bukan return variable. Return value of variable. Passing value of variable. It's not passing variable. So pass pun bukan kita hantar variable, kita hantar nilai variable. Contoh tadi, kita hantarkan A di sini. A nilai sini satu bergerak ke sini. Nilai yang bergerak, bukannya variable yang bergerak. Okey, sebab tu pahami perkataan passing. Passing bola. Bola bergerak, bukan passing bawa pemain. Tenang pemain, terbang ke sana dia. Macam tu. So, value. Okey. So, saya dah tunjuk beza di antara ada passing dengan tak ada passing. Dan ada return dengan tak ada return. Macam mana nak terima nilai tu. Okey. Kalau ada return, tengok. Ini tambah. Saya ulang lagi. Sekian kali saya ulang. Okay. Ada tambah ni, ada return. Cuba tengok variable function ni, yang kamu call ni, ada return. Ini return ni. Dia return ke integer hasil ni. So, terus buat sama dengan. Nampak sama dengan tak tu? Nampak? Tak nampak? Okay, kemudian standby satu variable lain untuk dia. Susahnya ni, faham. Okey. Okey. Boleh ke? Saya padam ni. Sentiasa boleh ya. Bila buat banyak yang tak boleh. Saya ada video record, kamu tengok. Tolonglah. Kalau tak boleh, soalan ada sudah tanya email saya. Dia tuju saya source code. Saya kata nanti saya ni source code saya dah tunjuk dalam video saya. Dia tak tengok video saya. Jadi saya dalam hati saya lah, kenapa macam ni? Kan, maknanya benda tu dalam video. Dia tanya saya soalan yang sama. Nampak sangat bocor ni. Silap soalan. Okey, okey, sekarang ni saya akan buat contoh macam mana kita nak design sistem. Saya nak tambahkan okey. Saya nak kira hasil tambah integer, 2 integer. Okey. So, mula-mula sekali step kita, ini kita sepatutnya ada 4 step lah. Saya agak-agak lah. Mula-mula ambil integer yang pertama. Betul tak? Kemudian ambil integer kedua. Kemudian tambah integer pertama dan integer kedua. Ini logik lah ya. Integer pertama, integer kedua. Dan dapatkan hasil dia. Kemudian display, papar, integer 1, integer 2 dan hasil. Ini logik saya. Betul tak? So, saya kena buat 4 function. Okay, 4 function. Cuba kita try. Try pula. Okay. So, macam mana logik function ni? Ambil, mesti ada int depan dia. Okay. Betul tak? Sebab dia return kan benda ni. Betul tak? So, ambil int. Perlu tak dalam ni? Tak ada. So, void. Sebab dia kita call. Okay. Ini kita punya kepala sepatutnya. Ini pun sama. So, kita dapati function ni sama. So, ambil integer. Yang penting nilai tu dibagi kita ke atas tu. So, void juga. So, ini sama. Sekali je kita buat. Nampak tak? Bila ada return ni, ambil ni ada return ni. Kemudian tambah. Dan result. Ada show, ada hasil. Hasil ya.
So dia returnkan hasil int. So tambah. So mesti ada dua sini, iaitu integer pertama, integer kedua. Betul tak? Iaitu integer yang pertama kita bagi nama x, integer kedua nama y. Okay. So dah ada dua function. Display. So display ni dia return, dia tak perlu pulang apa-apa. So void papar tambah. Apa dalam kurungan ni? Kita boleh terinspirasi saja, tapi why not display semua? Betul tak? Integer. Kenapa void? Kita nak display benda tu. Okay, integer hasil. Nampak tak? So sekarang ni kita dah ada 4. Sebenarnya ni sama dengan ni. So 1 je lah. 1, 2, 3. Okay. So kita just declare saja. Ambil integer. int. Macam mana saya nak display sentiasa ni? Ada cara tak? Okay. 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 So sekarang ni kita ada 3 function. Ambil integer ambil int void. Okay. So kalau kita compile ni tak ada error. Okay, saya hanya tulis semula. So declare, kemudian define. Okay, sekarang ni kita try isi dia statement apa ni. Dia mesti ada return sebab int. Untuk testing tak kosong. Integer. Compile tak ada error. Apa yang kita akan return sini? Kita akan returnkan yang kita scan nanti. Betul tak? Apa yang kita scan di ampersand, katakan 6. So return 6. Tapi sebelum tu kenalah declare sini 6. Sebab variable tu tak ada lagi. Okay, so kalau kita macam ini, dia tak ada error dan memang, tapi dia tak meaningful. So kena buatlah printf sini enter integer. Baru nampak keluar perkataan enter an integer. Okay, compile. Okay, maknanya kita akan returnkan value apa yang kita scan. Sebelum declare guna ni, kita kena declare dulu. Itu maksud dia. Oh, kalau tak faham dia tahulah. Sebiji-biji mana aja. Okay. So kita compile tak ada error. Okay. Kita jangan call dulu. Okay. Sekarang ni kita boleh gunakan function yang sama 2 kali. Betul tak? Contohlah, saya declare sini 2 nilai A, B dan result. Okay. So integer pertama saya apa? A sama dengan ambil integer. So bila kita call ni, dia akan run benda tu. Jadi kalau kita call 2 kali, B sama dengan ambil integer. Oh, senanglah macam tu. 2 kali function, 2 kali kerja. Call and run. 1, 2. Sebab tu bila ada integer sini, dia mesti ada return dan akhirnya mesti sambut sini. Sebelum sambut, declare variable line sini. Itu senang cerita macam tu. Okay. So masa call tadi kosong sini sebab void. Memang pun kita voidkan dia sebab dia tak perlu apa-apa nilai untuk dia ambil scan. Okay. Sebab kita declare variable sini.
Okey, so function pertama dah siap. Yang kedua, dah ada nilai tambah je lah. Boleh ke sini tak? Oh, boleh. Okey, tengok function tu. Tambah. So, kita declare int tambah int x int y. So, kita tengok kepala ni, kita dah tahu dah. Function ni nanti akan terima dua parameter, dua value, tambah dan returnkan hasil dia. Kita baca kepala tu, kita boleh agak dah. Okay. So, ini declare, kemudian kita define. Buang semicolon. So, ada int mesti ada return. Sementara test kosong. Okay. Okay, kita agak-agak apa dia punya ni? Dia mesti tambahkan x campur y. Kan? Ataupun kalau kamu rajin, banyak memori kamu kaya, kau buat macam ni, x campur y. Saya declare satu variable dulu, hasil. Hasil sama dengan, so return lah hasil sini. Boleh juga. Okay. Yang penting ada variable yang sambut nilai tu. Okay. Yang dekat pintu masuk dah ada standby pemain ni. Orang pas ke dia, dia ambil. Ini pun pas ke dia ambil. Ini dia gelecek, dia bagi sini. Okay, nilai tu. Senang cerita. Tak faham juga tak tahulah. Saya very challenging lah. Letih nak ajar ni. Okay. So, kalau orang yang smart ni, programmer saya tengok dalam mana, semua macam ni. Sebab RAM kita pun dah jimat, tak payah banyak type, senang cerita. Tambah terus hantar balik. Tak payah pening-pening, betul tak? Okay. Ambil bola tu, dua-dua, campur bola, pulang balik bola. Dapat dua bola, hantar balik pulang bola satu. So, macam itu. Jadi, kalau macam itu, macam mana kita nak buat? Sebab sini dia akan returnkan, so kena ada sama dengan. Kan? So, kena ada variable tunggu dia, result. Sama dengan. So, baru kita boleh tambah, tambah. Kita kena hantar dua value ke dia. Tengok kepala dah keluar tu. Kuning tu. Kepala kepada function main, function definition of tambah tu. Okay. So, sini dia kata X tengah menunggu. So, bagi kamu, sekarang siapa pegang? A. Y tengah menunggu, B yang pegang. Dia dapat result nanti, dia pulangkan kepada result ini. So, return, tengok tak ada variable. Dia suruh hantar nilai campur kepada dia, atas. Ya. Okay, sekarang ni, nilai A dah ada, nilai B dah ada, result pun dah ada. So, sekarang ni function yang keempat. Ketiga. Papar tambah. So, kita akan define. Declare dulu. Sebab dia void papar tambah. Okay. So, kita kata tiga variable tadi. Nak display apa? Tiga-tiga. X, Y dan hasil. So, bagilah tiga-tiga. Int X, int Y, int H. So, ni declaration. So, define. Buang semicolon. Rindung lah. Okay. Buang semicolon. Macam mana buat? Kita ni, kita punya pekerja ada tiga ni. Tiga pemain dan pegang masing-masing ada bola. Perlu declare tak? Tak perlu lah declare, dah ada display je lah. Dah ada nilai tu. Dia akan sambut. %d campur %d sama dengan %d nilai. So, apa nak tengok sini? X akan ambil bola. Y pun ambil bola. Hasil pun akan ambil bola. So, display je lah. Betul tak? So, sekarang ni, di sini siapa pegang bola? Papar tambah. Okay. Dia akan tiga variable. Tengok tu kepala keluar. X tengah menunggu.
Siapa pegang bola? A. Sini. B. Result. Okay. Compile and run. 1, 2. Aduh, senangnya. Okay. Boleh? Boleh ke tak boleh? So, 3-3 dah 30 markah dah. 30 markah. Okay, kalau kita nak buat satu lagi, kita buat menu. Void and void. Okay, ni declare. So, ini jenis pertama, tak ada apa-apa. Void and void. Okay, define. Okay, apa statement dia? Kita buat apa yang dibuat oleh function main tadi. Exactly the same. So, dia yang akan buat kerja. So, dekat main buat apa? Call menu saja. Senangnya main. Okay. Sama result dia. So, dah dapat 40 markah. Okay. 10, 10, 10. Ini type 1. Type 2. Type 3. Type 4. Okay, saya susun mengikut type ya. Ini pertama. Type 1. Yang kedua. Type 2. Ketiga. Type 3. Dan keempat type 4. Okay, compile. Tak ada masalah. Okay, sama je. Boleh? Ada soalan? Ada soalan ke? Okey. So ini saya boleh lepaskan tadi. Okey, kita tengok flow dia ya. Kelas tengok flow dia ni penting. Oh, ada lagi bawah. Okey, semua dah ada ya. Boleh nampak tak? Boleh kan? Boleh tak? Okey. So macam biasa, begini keseluruhan dia daripada Windows 7. Ini yang saya nak kamu expand macam ini. Kamu dah print. Okey, kamu expand macam saya expand ni. Daripada Windows 7, dia akan cari main function, definition main function. Okey, sini pintu masuknya void. Sini ada 3 statement, 1, 2, 3. Okey, nanti dah siap semua baru dia return back 0 tu. Okey, sampai kat sini step pertama ini function call of menu. So void nothing. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Statement pertama dia akan buat 3 storage. A, B, result. Okey. Statement kedua, ini adalah function call of ambil integer. So mana pergi? Dia akan pergi function definition of ambil integer. So bergeraklah dia bergerak. Pergi ke definition. Sebab formula kita daripada call pergi ke definition. So ini formula kita. Memang kena hafal ni sentiasa. Dua saya nak ingat, call define. Okay. Bila buat hilang, lupa semua dia pergi. Okay, so from function call goes to function definition. Execute berapa statement ni? Ada berapa statement? 4. Statement pertama apa jadi dekat RAM kita? Ada storage. Nama dia 6. Okay, statement pertama. Statement kedua, enter tahu sendirilah. Statement ketiga, enter 1 katakan. So sini 1. So 1 ni akan bergerak ikut pintu belakang dekat security guard ni, akan check 1 tu integer ke atau Jawa. Tak faham juga. Dia betul integer dia kata. Memang integer pun. Dia lepaskan. Okey, gerak bagaimana? Dia gantikan tempat function call.
dia replace. Tak faham, ganti, dia replace. Seolah-olah dia jadi macam ini. A sama dengan 1 semicolon. Bila ada macam ini, maka RAM kita terisi lah. Okay. So, kali kedua, juga function call. So, dia akan call kali kedua, function yang sama. Okay, execute yang sama. Kalau tadi sini ada 1, sekarang jadi, katakan enter 2, so sini jadi 2. Dia override yang lama. Kemudian, return 2. So, 2 akan gerak, check, bergerak, gantikan tempat function call sini dengan 2. So, B sama dengan 2 semicolon. Ini adalah function call punya tempat. So, sini ada 2. So, sekarang ni, ini function call of tambah. Kita nak call function definition of tambah. So, kita nak call, kita tengok ada 2 parameter. So, apa yang dia pass? 1, 2. Di sini dia ada 2 storage. Apa storage dia? X dan Y. So, A tadi, apa? Sini. Yalah. A, apa nilai A tadi? Bergerak 1, 1, 1, 1 sampai ke sini. So, olah-olah dalam RAM kita bergerak. Sampai sini. Tak faham juga. Okay. B pun sama, bergerak. Okay, dalam B itu ada 2. So, 2 akan bergerak sampai ke sini. So, seolah-olah B itu bergerak ke sini dan masuk ke sini. Okay. So, 3, jadikan 3. Dia akan return, patah balik semula ke tempat function call. Dia akan check 3 tu betul tak integer? Yes. So, dia akan replacekan function call yang tempat ni di sini. Seolah-olah result sama dengan 3 semicolon. So, bila ada sama dengan, akan terisi lah ni. Okay, dia akan execute statement ni. A, B, result. So, ini function call of papa tambah. So, mana definition dia? Ini, dekat-dekat ni. Okay. So, A tendang bola kepada X. B tendang bola ke Y. Result dengan hasil. Dalam ni ada 3 RAM juga. Apa nama dia? X, Y, hasil. Okay. Jadi, kalau kita bayangkan dalam daripada RAM ni, A ni bergerak masuk ke sini. 1. B bergerak masuk ke Y. 2. 3. Kalau tak nampak juga tak tahulah. Okay, execute. Lepas siap ni patah balik semula ke function call. Okay. Okay, dah siap. Semula. Function menu ni, dia dari mana datang? Dari atas. So, dah siap ni patah balik semula ke function definition dia. Sini. Ke menu. So, daripada function call, pergi ke definition, patah balik semula ke call. Itu formula yang asal. Kemudian, dah habis statement 1. Baru habis. Menu panjang cerita. Cerita pusing-pusing, balik ke sini. Baru jumpa statement kedua. Sini pun function call. Kalau ada sistem yang definition, dia pergi definition, patah balik semua. Dah buat kerja. Okay. Kalau tak faham, tak apalah, execute je. Kemudian ni return. 0 ni bergerak. Okay. Dia akan check integer. So, bergerak sampai ke Windows 7. So, kosong tu bergerak. Okay. Bergerak. Dia masuk ke sini. Apa dia buat, tak tahulah. Tanyalah dia sendiri. Okay. Apa lagi tak faham? Habis semua, saya dah bagi semua. Okay. Okay. So, sekarang ni, kalau saya nak display macam ni. Lepas display, saya nak dia patah balik semula.
Ada pilihan kosong untuk keluar, satu lagi. Macam mana buat? Di sinilah kita declare satu lagi. Sebab dalam menu ni lah, integer pilihan. Okay. So di sini kita scan F pilihan. %D M% pilihan. Dapat nilai tu gunalah if else atau switch. Pilihan setara dengan 1. Apa yang kena buat, suruh dia buat. Function call apa semua. Else pilihan if pilihan setara dengan 2. Ke 0. Okay. Else. Okay. Jadi sekarang ni kalau kita run dia nampak blinking. So tak tahu apa benda dia minta ni. Sebenarnya blinking dekat pilihan, scan F pilihan. So bagilah meaningful sikit. Print F. Ini pun sekena ajar juga. Saya kalau buat macam ini, kalau tak nampak juga scan F tu, tak tahulah. Okay. Oh, apa saya nak pilih? Pun tak lengkap lagi. Begini, print F. Bagi tahu dia, 1 kira tambah. Hasil tambah, pandai-pandai lah. Tambah dan display. Dan papar. 2. Kosong ya. Barulah benda ni ada nampak apa dia tak. Okay. Sekarang kalau kawan tu enter 1, macam mana buat? Apa yang berlaku sini? Yes, ini yang semua ni dia buat. Di sini tempat dia. Kalau dia pilih 1, barulah kita minta nilai, kemudian tambah dan display. Kalau sini, buat satu function. Katalah function baru, keluar. Void keluar. Okay, ni declare dulu. Jangan lupa. So sekarang ni bolehlah call function keluar. Kalau buat senang. Okay, 1 tambah dan apa? Okay, kosong keluar. Okay, sekarang ni kalau dia tekan 1 lepas tambah, saya nak dia balik ke menu utama. Macam mana buat? Boleh juga, tapi saya rasa ni lebih senang. Sistem pause sistem clear screen menu tambah. Okey, kita balik semua. Make upkan sikit dia. Buat garisan, katakan void garis. So declare okay, kita nak panggil kat mana ni? Mula-mula dekat sini. Okay, logik dia lah, garis. Okay. Okay, so garis ni kita call banyak kali. Lagi senang sebab dia void and void
garis. Sini pun sila buat pilihan. Okey. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Okey, jadi kalau dia ndak yang soalan nombor 1 dalam exercise tu, nombor 2 nombor 3. Okey, arithmetic operation, kamu senang je lah buat, tambah lagi lah kalau dia nak tambah sekarang, tolak pula. Buat je lah macam tu. Sama lah, tolak. Kemudian papar tolak pula. Papar tolak. Okay. So, kalau dah siap ni kita define lah. Saya rasa sama, saya copy lah. Sini papar tolak. Sini tolak. Ini tolak. Okay. Okay. So sini kalau dia kata tambah, tolak sini. Pilihan 2. Ganti ya dulu sini. Okey. Ada soalan? Okey, tolong buat dan draw macam saya draw tadi. Explain macam saya explain. Okey, sebelum bertemu pada hari Jumaat. Bertemu online kita tak ada jumpa. Tapi saya masa exam saya tengok kamu punya aktiviti, tapi tak boleh jaga 100 lebih orang lah. So saya based on you punya record. Saya akan randomly tengok. Okay, once you log on to my system, saya tengok semua. Okay, tolong pakai tudung. Ada student baru ni tak pakai tudung. Bagi tahu kawan-kawan kamu. Okay. Okay, saya tengok soalan nombor yang macam-macam exam ya. Okey, tengok exercise kita. Dalam soalan nombor ke-7. Okey, soalan ni beginilah lebih kurang exam beberapa semester lepas. Okey. Soalan dia kata kirakan area dan circumference untuk square. Okey. Dan formula dibagi. Kemudian function declaration dibagi. Bagusnya. Ini adalah function declaration. Okey, sebab ada semicolon. Nama line of declaration adalah prototype. Okey, nama lain. Okey. So kalau dia bagi macam ini, senanglah kamu dah siap ni. Kamu dah ada panduan yang lagi senang. Ikut je lah. So, apa kamu kena buat? Copy and paste. Okey. Sebuah file baru. Saya copy and paste. Senang. Okey.
So sini int main return 0 system compile nama apa? Okay, compile. Oh, tak ada error. Okay, senang, siap. So kalau macam itu, tengok sama yang kita buat tadi. Sama tak yang saya buat tadi? Mula-mula minta nilai, kemudian kira, okay, dan returnkan, kemudian display area dan juga site. Okay. Untuk calculate circumference sama dan display. Okay. About ni apa? Information kita lah. Okay. Jadi macam mana buat? Copy and paste. Sini pun copy and paste. So sekarang kita define buat apa? Selain pada buat return. Selain pada buat return. Untuk testing 0.0 perpuluhan. Okay, compile. Tak ada error, baru kita ni. Return 0.0 juga. Kita compile, tak ada error. Ini komen ya. Okay. Kemudian sini pun buang semicolon. Selain pada void di sini ada perkataan return. So perpuluhan. Testing. Okay, no error. So display. Just buat dia punya body. Compile. Sini pun compile. Sini. Selain kalau dah void, mana tak ada return. So compile, tak ada error. So even kita boleh run. Tapi tak apa-apa lah. Okay. So sekarang ni dia kata get site. Apa rojnya? Dia akan returnkan site. So sini akan returnkan site. Okay. Tapi kita kena scan F dulu. Saya bawa terbalik. %F and %site. Site ni variable tak declare lagi. So declare di sini float site. Barulah tak ada error. Okay. Sini macam mana? Apa formula dia? Site kali site. Apa yang dia ambil itu, tengok ini nilai dia akan pegang dia tu nanti. Kita kali saja, kita returnkan. Kan dia akan terima ni kan? Dia akan sambut nilai nanti. So sini 4 kali site. Di sini for site sama dengan percent dot 2f area is percent dot 2f new line. Sini apa? Site ni area. Dengan cara yang sama, saya pun akan define sini. So ini ganti dengan circumference. Circumference. Senang ya. Tapi saya buat menu sistem. Void macam mana void? Kalau dia keluar soalan macam ini, kamu tolong bagi nama kamu sendiri, jangan nama saya. Okay. Programmer name. Apa nama program? Program to calculate area and circumference of a rectangle. Square. Square. So sini printf your name. Programmer name. Katakan
5205 terusnya. Okey, compile tak ada error. So semua dah ada definition dan juga dia punya statement masing-masing dah ada. Okey, saya akan buat satu untuk menu void. Okey, ini declare. So define. So core menu daripada body of this sebut trigger ya. Okey, tak ada apa-apa lagi. Okey. So dekat sini apa? Float standby variable. Apa dia? S kan site lah S katakan. Double area dan juga circumference. So nanti kamu kena tukar nama lain ya sebab S ni tak meaningful. Saya bagi tolak markah. Okey, saya pakai Melayu tepi. Luas ukur lilit. Compile. Okey. Satu lagi apa? Pilihan. Betul tak? Pilihan. Compile, tak ada error. So 1 kira ukur kira luas. Printf kira ukur lilit. 3 kira luas dan ukur lilit. Printf 4 about. 5 keluar. Keluar mungkin boleh buat function lain ya. Nanti kamu buat sendiri. Keluar. Kosong boleh, 5 boleh. Okey. Jadi tak? Okey. So sini sila buat pilihan. Sila buat scanf %d ampersand pilihan. Okey. Boleh test. Okey. If pilihan setara dengan 1. Else if pilihan setara dengan 2. Compile, tak ada error. Else if pilihan setara dengan 3. Compile, tak ada error. Else if pilihan setara dengan 4. Compile, tak ada error. Okey. Okey. So sekarang apa yang berlaku dekat sini? Dia akan minta nilai site dulu. Betul tak? Kemudian dikira, kemudian display. 3 benda kena buat. So tepi sama dengan function apa boleh call? Get site, yes, get site. Mana dia? Tak nampak. Okey. Okay. Kemudian kira. So apa? Function apa boleh guna? Di calculate second area. So dia kena ada result dia. So area sama dengan calculate area. Tengok dia suruh hantar apa tu? Saya akan sambut. Hantar apa? Nilai dekat tepi. Okay, display. Display area. Dia bagi tahu 3 nilai 2 kena hantar. Saya akan sambut. Apa pertama? Tepi. Kenapa pakai area bukan luas ke? Luas. Okey. Sini luas. Compile.
Test tengok. 1. Scan F macam dekat scan F ada kos. Oh. Enter site. Okay. So dengan cara yang sama, ini pun sama, ambil kira dan display. Ambil kira sini apa? Circumference. Sini display circumference. Tak ada error. Okay, so sini dia kata 3 kira 22. Macam mana buat? Okay, ini sekali je ambil. Buang ni. Betul tak? Okay. 3. Sini. Call about. Okay. Okay, sekarang ni kalau kita nak call semula ni, selepas ni kena ada call menu. Tapi sebelum tu kena buat apa? Sistem garis pula. Berhentikan sekejap. PAUS. Kemudian clear screen. Baru kita display yang baru. CLS. Test. Okay. So dengan cara yang sama, copy semua ni. Setiap function apa pilihan. Yang ini yang kau nak demo kamu kena buat sendiri pada silap. Okey. Itu saya buat juga. Okey. Okey, so sekarang ni kosong tak ada. Tak boleh keluar lah. Pilihan setara kosong. Okey, kamu buat sendiri ya. Okey. Boleh ikut saya ke? So declare okay, sekarang boleh call. Mana call? Call mana-mana sini. Garis 1, garis 2, garis yang nanti lah. Okay. Boleh ke? Okey, kita berhenti di sini insya-Allah.